Oke, salam sejahtera. Saya Emlyn Anagurang, wakil daripada kumpulan 2. Hari ini saya akan membentangkan tentang kesusastraan dalam bahasa Melayu dengan bersoalan bagaimana falsafah di sebalik penggunaan sastra dalam pengajaran bahasa Melayu dapat mempengaruhi kaedah pengajaran. Nah, apakah nilai-nilai teras yang perlu diketengahkan melalui komponen sastra di dalam bilik belajar? Yang pertama adalah falsafah penggunaan sastra dalam pengajaran bahasa Melayu. Falsafah penggunaan sastra dalam pengajaran bahasa Melayu berasaskan kepada percayaan bahawa karya sastra bukan sahaja berperanan sebagai bahan hiburan, tetapi juga sebagai wadah pendidikan yang mampu membentuk khasiat, pemikiran dan nilai kemanusiaan pelajar. Pendekatan ini sering dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan pembangunan insan secara holistik, yaitu dari segi intelek, emosi, rohani dan sosial. Yang kedua adalah mendidik dan membina pemikiran kritis serta empati terhadap kehidupan. Yang ini adalah melalui tema watak dan persoalan dalam sastra. Pelajar digalakkan berfikir secara reflektif tentang isu sosial dan kemanusiaan yang wujud dalam masyarakat. Next. Yang kedua adalah kaedah pengajaran sastra yang efektif. Ini adalah kaedah, ada 4 kaedah. Yang pertama adalah pendekatan apresiasi sastra, di mana guru membimbing pelajar meneliti unsur tema persoalan, watak, gaya bahasa dan nilai-nilai murni dalam karya. Yang kedua adalah pendekatan integratif dan kolaboratif, seperti perbincangan kumpulan lakona watak, deklamasi sajak dan pementasan drama dapat menjadikan proses pengajaran yang lebih menarik dan bermakna. Kaedah ini bukan sahaja membantu pelajar mengembangkan kemahiran berbahasa, malah mereka berfikir secara kritis, berkomunikasi dengan berkesan dan bekerja dalam kumpulan. Yang ketiga adalah pendekatan berasaskan teknologi, seperti penggunaan video, penggunaan video, platform pembelajaran digital dan aplikasi interaktif untuk menganalisis karya sastra. Kaedah ini selaras keperluan pendidikan abad ke-21 yang menuntut integrasi teknologi dan dalam pengajaran. Dan akhir sekali adalah pendekatan kontekstual dan reflektif. Pendekatan yang ini, guru perlu mengaitkan nilai dan mesej karya dengan isu sosial, budaya dan moral dalam kehidupan pelajar. Pelajar digalakkan membuat refleksi terhadap nilai kemanusiaan, keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab yang diketengahkan dalam karya. Melalui kaedah ini, sastra menjadi wahana pembentukan insan yang berakhlak mulia, berpikiran matang dan mempunyai jati diri yang kukuh. Seterusnya adalah cabaran dalam penggunaan sastra. Next. Yang pertama adalah kefahaman pelajar terhadap teks sastra. Banyak karya sastra menggunakan bahasa klasik, simbolik dan kiasan yang sukar difahami oleh pelajar, terutamanya pelajar yang kurang minat membaca. Sebagai contoh, sajak atau cerpen yang syarat dengan nilai estetika bahasa menyebabkan pelajar keliru dalam mentafsir makna tersirat. Seterusnya adalah kekangan masa, turut menjadi cabaran
Kerana guru perlu menyiapkan sukatan pelajaran dalam tempoh masa yang singkat. Akibatnya, komponen sastra sering diketepikan atau diajar secara tergesa-gesa tanpa sempat memperdalamkan nilai mesej dan mesej karya. Ketiga adalah cabaran berkaitan minat dan motivasi belajar yang menjadi halangan. Tidak semua pelajar meminati sastra kerana mereka menganggap membosankan dan tidak relevan dengan kehidupan moden. Misalnya, pelajar lebih cenderung kepada bahan digital seperti video berbanding membaca novel atau puisi. Keempat adalah kekurangan bahan bantu mengajar yang kreatif dan interaktif. Hal ini menyebabkan pengajaran sastra kurang menarik. Tanpa penggunaan teknologi dan aktiviti seperti drama pendek, perbincangan kumpulan, dan pembacaan puisi secara kreatif, pelajar suka menghayati nilai yang disampaikan. Okey, ini adalah cara mengatasi cabaran dalam penggunaan sastra yang tadi. Yang pertama adalah melengkapkan guru-guru bahasa Melayu dengan pengetahuan dan kemahiran yang mendalam dalam bidang kesusastraan. Selain latihan umum, sediakan latihan yang memfokuskan pada genre sastra tertentu atau tema yang relevan dengan kurikulum. Contohnya, bengkel tentang cara menganalisis puisi tradisional seperti pantun dan syair, atau cara mengaitkan drama moden dengan isu-isu sosial semasa. Selain itu, guru perlu bijak meningkatkan minat dan penglibatan pelajar. Gunakan aplikasi, laman web dan media sosial untuk menciptakan kandungan sastra yang interaktif dan menarik. Contohnya, buat video animasi berdasarkan cerita pendek atau gunakan platform dalam talian untuk perbincangan sastra. Seterusnya adalah menyediakan bahan pengajaran yang mencukupi. Wujudkan tangkalan data dalam talian yang mengandungi pelbagai sumber pengajaran sastra seperti bahan bacaan dan video. Guru boleh menyediakan kit sastra yang mengandungi buku teks, antologi, dan bahan-bahan lain yang diperlukan untuk pengajaran sastra. Kit ini boleh diedarkan kepada para murid di sekolah. Seterusnya adalah menyediakan bahan pengajaran yang mencukupi. Wujudkan pengkalan data yang seterusnya adalah menggalakkan pembelajaran sastra berasaskan projek. Juga salah satu untuk menarik minat pelajar. Tugasan pelajar untuk mengadaptasi karya sastra menjadi drama pentas. Ini melibatkan pemahaman mendalam dalam plot watak dan tema serta kemahiran menulis skrip dan berlakon. Contohnya, pelajar mengadaptasi cerita karya Si Tanggang menjadi drama pentas yang memaparkan isu-isu sosial dan nilai-nilai murni yang terdapat dalam cerita tersebut. Yang akhir sekali adalah nilai termas yang dikategorikan dalam komponen sastra dan relevansi sastra dalam konteks sama. Yang pertama adalah nilai kemanusiaan. Contohnya dalam cerpen budi yang tidak terbatas oleh Abdul Talib Hasan, watak utama menunjukkan rasa tanggungjawab dan kasih sayang terhadap ibu walaupun hidup dalam kesempitan. Pelajar dapat menghayati pengorbanan dan kasih sayang dalam hubungan kekeluargaan sekaligus membina empati terhadap orang tua dan golongan berkemampuan. Okey, seterusnya adalah nilai moral seperti kejujuran, keberanian dan integriti. Sering digambarkan melalui konflik dan tindakan watak. Dalam novel Konsektor terakhir karya Abdullah Hussein, watak Himi menunjukkan nilai kejujuran dan kesungguhan dalam menempuh cabaran hidup sebagai anak angkat. Pelajar dapat menilai bahawa kejayaan bukan hanya bergantung kepada latar belakang tetapi juga nilai diri dan usaha
gigi. Seterusnya adalah nilai sosial. Nilai patriotisme pula disampaikan melalui karya yang berlatarkan sejarah atau perjuangan bangsa dalam melulu dalam drama Kata dari Tuhan oleh Usman Awang. Semangat perjuangan dan kesetiaan terhadap tanah air digambarkan melalui watak yang berani menentang ketidakadilan. Pelajar didik untuk menghargai kemerdekaan dan memahami pengorbanan generasi terdahulu. Dalam aspek nilai sosial, karya seperti Puisi Anak Laut oleh Latif Muhyiddin menunjukkan semangat komuniti dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Pelajar dapat memahami pentingnya kerjasama, menghormati dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Dan yang seterusnya adalah nilai estetika. Pula diperoleh melalui penghayatan terhadap keindahan bahasa dan gaya penulisan. Contohnya, dalam Puisi di Hadapan Pulau oleh Syahrir Anwar, penggunaan metafora dan simbolisme memberi kesan mendalam terhadap tema perjuangan dan harapan. Pelajar didorong untuk menghargai seni dan mengembangkan kreativiti dalam ekspresi yang berunsur spiritual. Dalam cerpen Tamadun Baru oleh sama saya, nilai keinsafan dan bergantungan pada Tuhan menjadi tema utama untuk mengajakkan pelajar merenung tentang tujuan hidup dan tanggung jawab sebagai insan. Akhir kata, ini adalah kumpulan 2, adik-adik kumpulan 2. So, bunga mawar harum wangi di detik putri di pagi hari. Pembentaran selesai dengan berani, jasa Tuhan tak akan kami lari. Terima kasih.